Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan yang baik ya, bersama ahli keluarga pada pagi berbahagia ini, dan sama-sama ya kita ikuti program motivasi pagi dengan perasaan yang gembira dan ceria. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada pagi ini akan dapat sedikit sebanyak memberikan ya kekuatan, manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi pada pagi ini ya, saya akan mengupas tajuk yang berkaitan dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ataupun tajuk awasi pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman ya, kita perlu menyedari bahawa setiap gerak-geri, tingkah laku, tindakan dan perkataan yang kita lakukan, yang kita ucapkan tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah Ta'ala senantiasa memerhatikan setiap gerak kerja, gerak laku, tindakan, perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh manusia, sampai kepada peringkat hati-hati manusia juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki perasaan yang sedemikian, keyakinan yang sedemikian, keyakinan terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus akan membentuk dirinya menjadi orang-orang yang baik, memastikan dirinya senantiasa melakukan perintah, menjauhkan diri dari melakukan larangan-larangan Allah, baik ketika bersendirian ataupun dalam keadaan ramai. Ya, kerana mereka menyedari bahawa mereka tidak terlepas daripada CCTV Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, apakah kelebihan bila mana seseorang itu senantiasa merasakan dirinya berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah kelebihan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang senantiasa merasakan dirinya sering dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kelebihan yang akan dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa mengaitkan dirinya dalam konteks dan mengaitkan diri dalam konteks berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah pasti di sana kita akan melihat dan kita mendapati antara kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang sedemikian, itulah mereka akan senantiasa menjaga diri dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita melihat pada hari ini berlakunya berbagai bentuk gejala sosial, ya, gejala-gejala negatif di dalam masyarakat. Antara lain kerana kita tidak menyedari bahawa kita senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Ya, bahkan berlaku berbagai bentuk perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, rasuah misalnya, ya, perbuatan-perbuatan haram yang lain selain daripada rasuah, dan berbagai-bagai lagi bentuk-bentuk perbuatan yang tidak diizinkan oleh Islam. Dia berlaku kerana ada di kalangan orang-orang Islam yang tidak menyedari bahawa perbuatan mereka itu sedang dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana seseorang senantiasa yang meyakini bahawa adanya rakaman-rakaman Allah Subhanahu wa taala, bahkan rakaman-rakaman itu akan Allah pertontonkan, Allah tayangkan di suatu skrin yang terbesar pada hari kiamat yang diletakkan di padang mahsyar ketika itu. Lalu ketika itu orang-orang yang telah dirakam gambar-gambarnya oleh Tuhan akan melihat kelakuan-kelakuan buruk mereka hasil daripada tayangan-tayangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh bayangkan betapa malu dan aibnya kita tak kala berhimpun bersama seluruh umat manusia ketika itu kita melihat tayangan-tayangan kita sedang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bila mana seseorang senantiasa meyakini akan adanya pengawasan Allah, ya, maka dia akan senantiasa membentuk diri menjadi Muslim yang terbaik. Dia akan senantiasa menjauhkan diri pada melakukan larangan-larangan Allah, akan senantiasa menurut perintah-perintah Tuhan. Bahkan dia tidak akan terjebak dengan perkara-perkara yang Allah haramkan walaupun dalam keadaan sendirian. Ya, kerana Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, misalnya kalau kita rujuk di dalam surah Al-Mujadilah, ya, ayat yang ke-7, Allah menyebut dalam ayat yang panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, auzubillahi minasyaitonirrajim, tidakkah kamu perhatikan, kata Tuhan, bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada perbicaraan rahsia antara 3 orang melainkan Allah yang keempat. Tidak ada perbicaraan rahsia di antara 5 orang melainkan Allah yang ke-6. Dan tidak ada perbicaraan rahsia di antara yang lebih, yang kurang daripada itu, atau jumlah yang lebih daripada itu, melainkan Allah ada bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah Ta'ala akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas. Ya, Allah Ta'ala mengatakan ayat itu bagaimana tidak ada perbicaraan di antara 3 orang melainkan Allah yang keempat.
Ya, tidak ada perbicaraan rahsia antara 5 orang melainkan Allah yang keenam. Tidak ada perbicaraan rahsia di antara jumlah yang kurang daripada itu atau yang lebih daripada itu melainkan Allah bersama-sama dengan mereka. Ya, ini suatu ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah taala senantiasa bersama-sama dengan manusia di mana sahaja mereka berada. Sebab itu kalau kita lihat satu pesanan yang Nabi beri kepada Abdullah ibnu Abbas misalnya. Kata Nabi, wahai ibnu Abbas, hendaklah kamu takut kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Kenapa kita perlu takut kepada Allah? Sebab Allah sentiasa bersama-sama dengan kita. Dalam konteks lain, Allah taala senantiasa melihat apa yang kita kerjakan, merakam apa yang kita lakukan, dan semua tayangan-tayangan itu akan Allah paparkan secara langsung di suatu skrin yang besar di padang mahsyar. Tuan-tuan yang penonton yang dirahmati Allah, ya, kita melihat kesan positif daripada perasaan mengawasi ataupun perasaan merasakan diri berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain akan membentuk diri kita sebagai orang yang berakhlak. Yang berakhlak dalam arti kata ketika sendirian, berakhlak ketika berada di khalayak ramai, berakhlak ketika berada di mana-mana sahaja. Sebab kita lihat pada hari ini ada di kalangan orang-orang Islam yang tertentu yang kadang-kala berakhlak baik ketika berada di khalayak ramai, tetapi mereka tidak mempunyai akhlak yang baik ketika berada sendirian. Maka ketika mereka berada dalam keadaan sendirian, mereka melakukan berbagai bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berpura-pura baik ketika berada di khalayak ramai. Kenapa ini berlaku? Sebab mereka seolah-olah menafikan adanya rakaman Allah ketika mereka sendirian, dan bahkan yang lebih malang, mereka melakukan sesuatu bukan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan bahas tajuk ini dengan lebih lanjut pada slot yang akan datang. Sampai bertemu lagi. Tuan mati Allah yang bertemu lagi, masih lagi membicarakan tajuk pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana telah kita sebut sebentar tadi bahawa manusia tatkala dia merasakan dirinya senantiasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa memastikan dirinya berada dalam keadaan berakhlak dan baik, tidak tergamak bahkan takut untuk melakukan larangan-larangan Allah, kerana dia yakin bahawa setiap gerak-gerinya, tutur katanya dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ibaratkan sedemikian, ya. Katalah kita memasuki suatu bangunan misalnya, kemudian kita memasuki lift dalam bangunan tersebut. Kebiasaannya di mana-mana bangunan lift akan dibekalkan dengan CCTV, ya, diletakkan pada sudut atas lift misalnya. Maka kita yang masuk ke dalam lift tatkala melihat adanya CCTV yang diletakkan di dalam lift itu akan menyebabkan kita senantiasa menjaga kelakuan ketika berada di dalam lift. Kenapakah sikap ini ada pada diri kita? Kerana kita meyakini bahawa kita sedang diperhatikan, ya. Maka apatah lagi kalau kita kaitkan itu dengan kamera Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang berlaku di dalam masyarakat, ya, kadang-kadang kita hanya merasakan diri berada di dalam pengawasan tatkala kita melihat CCTV yang dipadang, yang dipasang di atas dunia. Sedangkan kita lupa bahawa Allah Taala juga meletakkan kameranya di merata tempat, ya, bahkan setiap apa dilakukan oleh manusia tidak terlepas daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu kita lihat kesan daripada meyakini pengawasan Allah Ta'ala itu akan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar takut untuk melakukan larangan, bahkan akan senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, saya ingin bawakan satu kisah yang berlaku misalnya ke atas seorang ulama. Ya, dalam kita kata satu siri pengajian, ya, seorang sekumpulan pelajar telah pun tamat mempelajari sebuah kitab yang berasaskan kepada pengajian tauhid, ya. Maka menjadi kebiasaan di pusat pengajian itu tatkala mereka tamat mempelajari mana-mana kitab, maka akan diadakan jamuan kenduri dan sebagainya. Maka bila mana mereka selesai mempelajari pengajian tauhid daripada sebuah kitab, maka guru mengarahkan setiap anak murid akan membawa seekor ayam daripada rumah masing-masing, dan sesudah anak murid berkumpul di hadapan rumah guru dengan membawa seekor ayam setiap masing-masing, maka guru mengarahkan anak murid agar menyembelih ayam di tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa, ya. Maka dengan berbekalkan pisau, setiap anak murid masuk ke tempat-tempat yang tertentu. Yang masuk ke celah semak, yang menyorok di belakang pokok, yang terjun ke dalam lubang dan sebagainya, masing-masing mencari tempat yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa. Selang setengah jam, maka semua anak murid pulang dengan membawa ayam yang telah pun disembelih. Melainkan seorang anak murid yang pulang tetapi membawa ayam yang masih hidup. Ya, lantah melihat kepada kejadian itu, berkata guru kepada anak murid yang masih membawa ayam yang masih hidup, kenapa kamu membawa ayam yang masih hidup, sedangkan aku mengarahkan kamu untuk menyembelih ayam di tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa.
Ya, engkau lihat macam mana kawan-kawan kamu telah pun menyembelih semua ayam mereka. Kenapa kamu tidak lagi menyembelih ayam kamu dan apakah masalahnya? Lalu berkata si murid, wahai guru, kamu mengarahkan kami untuk menyembelih ayam-ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa, dan sesudah saya amat-amati tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, kata si murid, saya membawa ayam ini dalam keadaan hidup untuk dipersembahkan kepada guru. Maka melihat kepada jawapan itu, yang murid mengatakan daripada ramai-ramai murid yang mempelajari pengajian akidah, hanya murid itu sahaja yang lulus, sedangkan yang lain terpaksa mengulang kembali pengajian yang telah mereka pelajari. Nak menunjukkan kepada kita bahawa sikap merasakan diri berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia terlalu berhati-hati, ya, untuk melakukan apatah lagi perkara-perkara yang dilarang oleh Tuhan. Ya, walaupun mereka menyedari mungkin ketika itu tidak ada mata manusia melihat, tetapi mereka tidak pernah lupa bahawa Allah Taala melihat apa yang mereka kerjakan. Sebab itu kita pernah lihat, ya, dalam suatu kisah riwayat yang berlaku di zaman sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an misalnya. Tak kala Umar Ibn Khattab melawat seorang ataupun menziarahi suatu tempat, Umar melihat ketika itu ada seorang pemuda sedang mengembala ratusan ekor kambing. Ya, lantas bila Umar melihat pemuda itu, Umar berkata, wahai pemuda, mari kemari. Ya, lantas pemuda itu datang kepada Umar Ibn Khattab dan dia tidak mengenali bahawa itu adalah Khalifah Umar Ibn Khattab. Ya, lantas ditanya oleh pemuda, wahai tuan, apa yang tuan inginkan daripada saya? Berkata Umar Ibn Khattab, wahai pemuda, aku melihat engkau menjaga kambing yang terlalu banyak, ratusan ekor jumlahnya. Apa katanya jika engkau menjual seekor daripadanya kepadaku? Ya, ambil seekor dan jualkan kepadaku. Berkata si pemuda, wahai saudara, wahai tuan, saya tidak boleh menjual kambing-kambing ini kepada tuan, nescaya akan dimarahi oleh tuan saya. Berkata Umar Ibn Khattab, wahai pemuda, dalam konteks nak menguji iman si pemuda tadi. Wahai pemuda, kata Umar, kalau engkau memberikan seekor atau menjual seekor daripada ratusan ekor kambing itu, nescaya tidak akan diketahui oleh tuanmu. Ya, daripada banyak-banyak ekor kambing, nescaya tidak akan diketahui oleh tuannya. Ya, ataupun kalau diketahui oleh tuannya, kata Umar, engkau katakan kepada tuanmu, kambing itu telah dimakan oleh serigala. Habis cerita. Ya. Lantas Umar memujuk pemuda itu untuk menjualkan seekor kambing. Apakah jawapan pemuda itu? Wahai saudara, walaupun tuanku tidak mengetahui aku menjual kambing ini, tetapi Allah senantiasa mengetahui apa yang aku lakukan. Mendengar jawapan si pemuda itu, lantas Umar Ibn Khattab memeluk pemuda itu dan mengatakan, engkaulah orang yang benar-benar beriman. Ya, sebab itu kita lihat, tuan-tuan, kisah-kisah yang memberikan suatu motivasi kepada kita, bahawa orang yang senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan kehadiran dan pengawasan Allah, akan senantiasa menjaga dirinya daripada melakukan larangan-larangan Allah, walaupun dia mengetahui ketika itu tidak ada mata manusia melihat apa yang dia lakukan. Ya, contoh kita lihat tadi kisah yang berlaku kepada pemuda di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Begitu juga kisah yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang kisah yang berlaku juga di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, macam mana ketika itu ada suatu keluarga, seorang ibu dan anak perempuan yang menjual susu di pasar Madinah. Ya, lantas pada satu malam, ketika mereka membungkus susu, membotolkan susu untuk dijual pada keesokan harinya, maka berkata si ibu, ya, wahai anakku, kenapa kamu tidak campur susu-susu itu dengan air? Ya, di susu ni kalau dicampur dengan air, tuan-tuan, akan bertambah banyak jumlahnya. Ya, lantas si anak mengatakan, kenapa wahai ibu? Berkata si ibu, kalau kamu campurkan susu ini dengan air, nescaya jumlahnya akan bertambah. Ya, jadi kalau satu botol kita tambahkan dengan air dan campur, mungkin akan berjumlah lebih daripada satu botol. Ya, dan insya-Allah kisahnya akan kita ulas nanti pada sesi yang akan datang. Bertemu kembali. Ya, antara kisah-kisah yang menceritakan kepada kita tentang keimanan, ya, orang-orang yang terdahulu, keimanan para sahabat, ya, terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yang membentuk diri mereka menjadi orang-orang yang jujur, amanah, bercakap dengan perkataan yang benar, bertindak dengan tindakan yang benar, menjauhi perbuatan-perbuatan diharamkan walaupun ketika sendirian, kerana mereka meyakini mereka senantiasa dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulang kembali kisah yang berlaku kepada sebuah keluarga misalnya di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, di mana seorang ibu dan seorang anak perempuan yang kerja menjual susu di pasar Madinah. Ya, maka pada suatu malam sesudah mereka memerah susu daripada kambing, lantas ingin dibotolkan, dibungkus, ya, agar dapat dijual pada keesokan harinya, maka bila si ibu melihat jumlah susu yang agak sedikit, maka berkata si ibu kepada anak perempuannya, kenapa kamu tidak tambah susu ini dengan air, ya, agar jumlah menjadi banyak dan kita mendapat lebih keuntungan.
Berkata si anak perempuan, wahai ibu, bukankah menipu di dalam perniagaan itu dilarang oleh Allah dan Rasul? Begitu juga dilarang oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Ya, barang siapa yang ditangkap kerana menipu di dalam perniagaan akan dikenakan hukuman yang berat. Ya. Maka berkata si ibu kepada si anak perempuannya, wahai anakku, kalau engkau menambah sedikit air ke dalam susu ini, nescaya tidak akan dapat dikesan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Ya, katalah, ya, kita ada 5 botol susu, tambahkan ya sebahagian daripada dengan air, mungkin kita akan mendapat gandaan 10 botol susu daripada susu dicampur dengan air. Dan perbuatan itu, kata si ibu, tidak akan dapat dikesan oleh Umar Ibn Khattab. Ya, dia artinya dia mengajar kepada anaknya agar berbohong dan menipu. Ya, kerana perbuatan itu hanya menjadi rahsia antara mereka berdua. Dan mengatakan bahawa penipuan ini tidak akan dapat dikesan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Mendengar kata-kata si ibu, lantas si anak pun mengatakan, wahai ibu, memang Umar Ibn Khattab tidak akan dapat mengesan apa yang kita lakukan. Tetapi bukankah ibu tahu bahawa Tuhan kepada Umar melihat apa yang kita lakukan? Lantas mendengar kata-kata si anak, ibunya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melupai walaupun perbuatan jahatnya tidak akan dapat dikesan oleh Umar Ibn Khattab, tetapi dia lupa bahawa Allah Ta'ala senantiasa memerhatikan apa yang dia lakukan. Benar kata-kata si anak, walaupun Umar tidak dapat mengesan apa yang dilakukan, tetapi Tuhan kepada Umar melihat apa yang kita lakukan. Artinya anaknya itu mempunyai wawasan yang jauh. Ia ada bimbang bahawa perbuatan keji itu nanti akan ditayangkan oleh Allah pada hari akhirat. Sidang penonton yang dirahmati Allah, itulah antara secebis kisah yang menceritakan kepada kita tentang sikap orang-orang yang terdahulu, yang senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakan dan kerja buat, kerana mereka memahami bahawa setiap apa yang dilakukan tidak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang kita baca tadi, di mana sahaja kita berada, kita akan senantiasa dirakam dan difokus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan sendirian ataupun beramai-ramai, melakukan perbuatan secara terang-terangan ataupun rahsia. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada catatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan lebih malang lagi, apa yang telah kita dicatat dan dirakam itu akan dipaparkan pada hari kiamat, ya, dalam bentuk catatan, dalam bentuk rakaman, maka akan dipertontonkan kepada khalayak manusia di padang mahsyar. Ya, dan ketika itu, kalau apa yang ditontonkan itu daripada apa yang telah kita kerjakan berupa perkara-perkara yang negatif, yang tidak baik, nescaya ya kita akan merasa cukup malu ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita senantiasa menjaga diri dari melakukan apa-apa yang Allah haramkan, menjaga diri daripada melakukan sebarang bentuk penipuan, pembohongan, pendustaan dan sebagainya, kerana kita tahu bahawa apa yang kita lakukan tidak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, berbalik kepada senario masa kini, kita melihat berbagai bentuk gejala sosial yang berlaku, berbagai bentuk jenayah, berbagai bentuk kemungkaran berlaku kerana manusia menganggap dirinya tidak diperhatikan oleh manusia, sedangkan mereka lupa bahawa mereka seringkali diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya di tempat-tempat yang tersembunyi kita dapati banyak berlaku perbuatan-perbuatan sumbang. Ya, di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh manusia berlaku berbagai bentuk perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, di tempat-tempat rahsia misalnya berlaku berbagai bentuk kemungkaran. Kenapa ini berlaku? Sebab mereka yang melakukan perbuatan itu merasakan seolah-olah diri mereka selamat daripada penglihatan manusia, tetapi mereka lupa bahawa mereka tidak selamat daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab itu kita sebagai orang beriman perlulah senantiasa mendidik diri, ya, agar senantiasa merasakan kedatangan dan kehadiran Allah di mana sahaja kita berada. Sekurang-kurangnya kita merasakan kehadiran malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk mencatat setiap apa yang kita kerjakan, dan setiap catatan itu tidak akan terlepas daripada diperbahas dan diperbentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, ya, antara lain bagaimana cara untuk merasakan diri senantiasa berada di dalam pengawasan Tuhan. Macam mana nak melahirkan perasaan senantiasa merasa takut kepada Tuhan. Bagaimana nak membentuk perasaan senantiasa merasakan kehadiran Allah Ta'ala di mana sahaja kita berada. Maka kalau kita ingin merujuk kepada kaedah ataupun cara agar kita dapat merasakan diri berada di dalam pengawasan Tuhan, ini tidak lain tidak bukan perlu berbalik kepada ilmu kita berkait dengan ketuhanan. Ya, sebab itu seseorang mempelajari ilmu-ilmu ketuhanan, mempelajari perkara-perkara berkait dengan iman, perkara yang berkait dengan yang gaib, beriman kepada yang gaib misalnya, beriman kepada Allah Ta'ala, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus akan membolehkan dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun di mana dia berada. Sebab itu ilmu merupakan faktor yang paling penting
ya, untuk membolehkan seseorang menghayati perasaan, ya, merasakan diri berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan itu ya tidak akan datang kepada manusia yang jahil, yang tidak mempedulikan ilmu yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam Al-Quran kita bertemu ya dengan banyak ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Maha mendengar dan sebagainya. Allah taala itu Maha itu dan Maha ini. Maka dengan tahunya kita terhadap sifat-sifat ketuhanan, sekaligus akan membolehkan kita yang menjadi manusia yang senantiasa menjaga diri daripada melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan serta puan-puan sekalian akan senantiasa merasakan kehadiran Allah, senantiasa ingat bahawa kita senantiasa berada di bawah muraqabah Allah, di bawah pemerhatian Allah, di bawah pengawasan Allah. Dan yang lebih penting, kita perlu sedar bahawa kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, ini tidak akan terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sekadar itu. Saya bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.